Welcome to our special. Selamat datang ke program penyambahan pagi yang istimewa ini. Saya sangat gembira untuk berbincang dengan bukan saja kepada keluarga Bethel, tapi juga kepada semua saudara-saudari di seluas dunia. Tidak kira anda berada di mana pada pagi ini. Kita semua menantikan acara istimewa pada malam ini, di mana kita akan mengingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum itu, mari kita dengar pembacaan ayat harian pada pagi ini. Saudara David Schaefer, pembantu kepada Jawatankuasa Mengajar, akan membaca bagi kita. Silakan, David. Tuesday, Selasa, 7 April 2020. Tarikh peringatan selepas matahari terbenam. Ayat diambil daripada Roma 5 ayat 8. Kristus telah mati untuk kita. Terima kasih, David. Bayangkan anda dipenjarakan dan dijatuhi hukuman mati pada esok pagi kerana iman anda. Hukuman ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Inilah malam terakhir anda. Apakah anda akan lakukan? Apakah anda akan fikirkan? Sesetengah saudara-saudari pada masa lalu menghadapi situasi yang mencabar ini. Kebanyakan mereka menulis surat demi menguatkan dan melegakan sahabat dan ahli keluarga mereka. Contohnya, seorang saudara muda menulis kepada ahli keluarganya sementara menunggu hukuman mati di tangan Nazi. Dia tulis, "Hari sudah lewat tengah malam. Saya masih sempat mengubah fikiran saya. Dapatkah saya berasa gembira setelah menjadi tidak setia kepada Tuhan kita? Tentu tidak. Saya ingin anda yakin bahawa saya akan berasa gembira dan aman apabila saya mati." Perhatikan, saudara kita tidak guna malam terakhirnya untuk bertumpu pada kesusahannya. Sebaliknya, dia menggalakkan mereka yang dia kasihi. Dia ingin menguatkan mereka supaya tidak terlalu sedih tentang kematiannya. Sambil memikirkan pengalaman ini, mari kita fikirkan bagaimana Yesus menggunakan malam terakhirnya di bumi. Mula-mula, fikirkan soalan ini. Pada malam itu, apakah yang Yesus tahu tentang keadaan kematiannya? Untuk jawab soalan ini, mari kita baca Matius bab 20. Jadi, mari kita buka ke Matius bab 20, ayat 18 dan 19. Yesus kata, "Lihatlah, kita sedang menuju ke Yerusalem. Di situ, Anak Manusia akan diserahkan kepada ketua-ketua imam dan para juru tulis hukum. Kemudian, mereka akan menyerahkannya kepada orang daripada bangsa lain dan dia akan dihukum bunuh pada tiang. Pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan." Jadi, pada malam terakhir, apa yang Yesus tahu tentang kematiannya dan apa yang dia fikirkan? Ayat yang baru kita baca tadi sebut 4 perkara. Pertama, dia tahu bahawa dia akan diserahkan kepada pemimpin agama Yahudi dan dibicarakan di mahkamah kerana dituduh sebagai penjenayah. Mungkin dituduh sebagai pengkhianat. Kedua, Yesus tahu dia akan diserahkan kepada bangsa lain, iaitu orang Roma, dan mereka akan menganiayanya. Ketiga, dia tahu bahawa dia akan dihukum mati di atas tiang siksaan. Keempat, dia tahu dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi pada malam itu, Yesus sudah tahu apa yang akan berlaku tentang kematiannya, dan hal ini buat dia risau. Tapi, adakah hal lain yang sudah dia tahu? Ya. Mari kita lihat 3 perkara lagi yang dia fikirkan pada malam itu. Yang pertama, mari kita buka ke buku Yohanes. Yohanes bab 13,
dan kita akan mula baca dari ayat 21. Setelah berkata demikian, Yesus berasa susah hati. Lalu dia berkata dengan terus terang, "Ketahuilah, salah seorang daripada kamu akan mengkhianati aku." Jika kita baca ayat 26, Yesus menyambung, "Orang yang aku beri roti yang aku celup ke dalam mangkuk, dialah orang itu." Maka Yesus mencelup roti ke dalam mangkuk dan menghulurkannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Ya, Yesus tahu salah satu rasulnya akan mengkhianatinya. Dia bahkan tahu siapa itu. Hal kedua yang Yesus tahu ada tercatat di ayat 38 bab yang sama. Yohanes 13 ayat 38. Yesus berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan berkata sebanyak 3 kali bahawa kamu tidak mengenal aku." Jadi, Yesus juga tahu bahawa Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Untuk hal ketiga, sila buka ke Yohanes bab 16. Yohanes 16 ayat 32. Yesus berkata kepada semua rasulnya, "Masanya akan tiba apabila kamu akan dicerai-beraikan lalu pulang ke rumah masing-masing. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri." Yesus juga sedar bahawa rasul-rasulnya yang lain akan lari meninggalkannya. Jadi apa yang Yesus fikir pada malam itu? Dia bukan saja fikir tentang perbicaraannya di mahkamah, penganiayaan, dan hukuman matinya. Tapi dia juga tahu bahawa dia akan dikhianati, disangkal, dan ditinggalkan. Jika anda ialah Yesus, apakah mungkin reaksi anda? Anda mungkin ingin bersendirian dan menjauhi mereka yang kecewakan anda. Anda mungkin fikir, adalah lebih baik saya berdoa saja sepanjang malam, mempersiapkan diri tanpa ada gangguan. Cuba fikirkan, walaupun ada banyak hal-hal negatif mengganggunya, Yesus tidak menyembunyikan diri. Sebaliknya, dia teringin sekali untuk merayakan Paskah terakhir bersama rasul-rasulnya. Dalam kata lain, dia tidak ingin mengabaikan perjumpaan gara-gara hal-hal negatif itu. Ya, walaupun hal-hal negatif mengganggu fikirannya, Yesus bertumpu untuk membantu rasul-rasulnya. Dia mengasihi dan mempersiapkan mereka akan apa yang bakal berlaku. Dalam buku Yohanes, 5 bab dihaskan untuk mencatat kata-kata galakan Yesus yang terakhir kepada rasul-rasulnya. Kasih yang ditunjukkan Yesus sungguh menakjubkan. Bayangkan, Yesus rela mencuci Malam ini, kita akan merenungkan kasih Yehova dan Yesus kepada kita. Seraya kita merenungkan peristiwa pada 14 Nisan,
kita boleh fikirkan juga kasih yang Yesus tunjukkan kepada para rasulnya. Walaupun fikirannya mungkin terganggu oleh kematian yang bakal menimpanya, dia masih membantu rasulnya dengan sabar untuk menghadapi apa yang akan berlaku. Apakah pengajarannya bagi kita? Ini bukan malam terakhir hidup kita, dan kita tidak akan dihukum mati esok. Tapi bagaimana kita dapat meniru kasih Yesus pada malam terakhir itu? Bertekadlah untuk melakukan hal ini. Jangan putus asa terhadap rakan seiman kita meskipun mereka kecewakan kita. Teruslah menguatkan orang lain biarpun menghadapi cabaran. Dengan demikian, kita juga membuktikan kasih kita kepada Yehuwa dan Yesus Kristus. Mari kita jemput saudara David untuk baca komen ayat harian. Yesus bukan sahaja rela mati demi pengikutnya, tetapi juga mengutamakan kepentingan mereka dalam kehidupan sehariannya. Sebagai anggota dalam satu-satunya persaudaraan Kristian sejati, kita ingin meluangkan seberapa banyak masa yang mampu untuk menjemput orang baharu menyertai kita. Namun, kita khususnya ingin membantu saudara-saudari kita yang seiman, yang sudah tidak aktif. Kita menunjukkan kasih kepada mereka dengan menggalakkan mereka untuk menghadiri perjumpaan, terutamanya peringatan. Seperti Yehuwa dan Yesus, kita gembira apabila orang yang tidak aktif kembali kepada Yehuwa. Terima kasih David kerana membaca. Sekarang, mari kita mengikuti pembacaan Bible yang dijadualkan pada pagi ini. Pada hari pertama perayaan Roti Tidak Beragi, iaitu semasa orang biasanya mempersembahkan korban untuk perayaan Paskah, murid-muridnya bertanya, "Di manakah guru mahu kami membuat persiapan untuk jamuan Paskah?" Maka Yesus mengutus 2 orang muridnya dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke kota dan kamu akan berjumpa dengan seorang lelaki yang membawa sebuah tembikar air. Ikutlah dia sehingga dia masuk ke dalam sebuah rumah. Kemudian, katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya, di manakah bilik yang dapat aku gunakan untuk makan jamuan Paskah bersama murid-muridku?' Dia akan menunjukkan sebuah bilik besar di tingkat atas yang sudah disediakan dan yang lengkap dengan perabot. Sediakanlah jamuan Paskah untuk kita di situ." Maka, kedua-dua murid itu pergi ke kota dan mendapati semuanya berlaku seperti yang telah dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Selepas itu, mereka membuat persiapan untuk menyambut perayaan Paskah. Pada hari pertama perayaan Roti Tidak Beragi, murid-murid Yesus menghampirinya lalu bertanya, "Di manakah guru mahu kami membuat persiapan untuk jamuan Paskah?" Dia menjawab, "Pergilah berjumpa dengan seorang lelaki di kota. Beritahulah dia, guru berkata, 'Masa yang ditetapkan untuk aku sudah dekat. Aku akan menyambut perayaan Paskah dengan murid-muridku di rumahmu.'" Murid-murid Yesus melakukan apa yang disuruh oleh Yesus dan membuat persiapan untuk menyambut perayaan Paskah. Selepas matahari terbenam, Yesus datang bersama 12 orang rasulnya. Semasa mereka duduk dan makan di meja, Yesus berkata, "Ketahuilah, salah seorang daripada kamu yang sedang makan bersama aku akan mengkhianati aku." Mereka sangat sedih, maka seorang demi seorang mula bertanya, "Adakah aku orangnya?" Yesus menjawab, "Dia salah seorang daripada 12 orang yang mengambil makanan daripada mangkuk yang sama dengan aku. Seperti yang tertulis, Anak Manusia memang akan mati, tetapi malanglah orang yang mengkhianati Anak Manusia. Lebih baik jika orang itu tidak dilahirkan." Sementara mereka makan, Yesus mengambil roti lalu mengucapkan syukur. Dia membahagikan roti itu dan memberikannya kepada mereka sambil berkata,
ambillah. Roti ini melambangkan tubuhku. Kemudian, dia mengambil sebuah cawan. Selepas mengucapkan syukur, dia memberikan cawan itu kepada mereka dan mereka semua minum daripada cawan itu. Dia berkata kepada mereka, "Wain di dalam cawan ini melambangkan darah perjanjian aku yang akan dicurahkan untuk banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, aku tidak akan minum wain lagi sehingga hari aku minum wain baharu dalam kerajaan Tuhan." Akhirnya, selepas mereka menyanyikan lagu pujian, mereka bertolak ke Gunung Zaitun. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tersandung, kerana ada tertulis, Aku akan menyerang gembala dan kawanan bebirinya akan berselerak ke merata tempat. Tetapi selepas aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu untuk pergi ke Galilea." Namun Petrus berkata kepadanya, "Walaupun mereka semua tersandung, aku tidak akan tersandung." Yesus berkata kepada Petrus, "Ketahuilah, pada malam ini juga, sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, kamu akan berkata sebanyak 3 kali bahawa kamu tidak mengenal aku." Tetapi Petrus berkata dengan bersungguh-sungguh, "Biarpun aku terpaksa mati bersamamu, aku tidak akan menafikan bahawa aku mengenalmu." Murid-murid yang lain juga mengatakan hal yang sama. Semasa mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Getsemani, dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dia membawa Petrus, Yakobus, "Jaga-jagalah." Dia pergi jauh sedikit daripada mereka, lalu bersujud di tanah dan mula berdoa, supaya jika boleh, saat penderitaan itu dijauhkan daripadanya. Dia berkata, "Aba, Bapa, tiada sesuatu pun yang mustahil bagimu. Jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun janganlah turut kehendakku, tetapi turutlah kehendakmu." Semasa dia kembali, dia mendapati bahawa murid-muridnya sedang tidur. Maka dia berkata kepada Petrus, "Simon, adakah kamu sedang tidur? Tidak dapatkah kamu berjaga-jaga bersama aku selama 1 jam? Teruslah berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu semua tidak terjerat oleh godaan. Sememangnya, hati ingin membuat apa yang benar, tetapi tubuh lemah." Sekali lagi, Yesus pergi berdoa dan mengucapkan kata-kata yang sama. Semasa dia kembali, sekali lagi dia mendapati bahawa mereka sedang tidur kerana kelopak mata mereka terasa sangat berat. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada Yesus. Semasa dia kembali untuk kali ketiga, dia berkata kepada mereka, "Adakah kamu masih tidur dan berehat pada saat genting ini? Cukuplah, masanya sudah tiba. Lihatlah, Anak Manusia akan dikhianati dan diserahkan ke dalam tangan pendosa. Bangunlah, mari kita pergi. Lihatlah, pengkhianatku sudah dekat." Sementara dia masih bercakap, salah seorang daripada 12 orang rasul yang bernama Yudas tiba. Bersamanya terdapat ramai orang yang membawa pedang dan belantan. Mereka diutus oleh para ketua imam, juru tulis hukum, dan pemimpin orang Yahudi. Pengkhianatnya telah memberi mereka satu tanda dengan berkata, "Sesiapa yang aku cium, dialah orang yang kamu cari. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan kawalan yang ketat." Apabila Yudas tiba, dia terus menghampiri Yesus dan berkata, "Rabi," lalu menciumnya. Selepas itu, mereka menangkap Yesus. Tetapi salah seorang yang berdiri di situ menghunus pedangnya dan menyerang hamba imam agung lalu mengerat telinganya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Adakah kamu datang dengan membawa pedang dan belantan untuk menangkap aku seperti menangkap seorang perompak? Tiap-tiap hari aku bersama kamu semasa aku mengajar di rumah Tuhan, namun kamu tidak menangkap aku. Tetapi semua ini berlaku supaya apa yang ditulis dalam ayat-ayat suci menjadi kenyataan."
Ketika itu, semua muridnya meninggalkannya lalu melarikan diri. Namun begitu, ada seorang lelaki muda yang mengikut Yesus dari dekat. Dia memakai sehelai kain linen yang bermutu tinggi untuk menutupi tubuhnya. Tetapi apabila orang mencuba menangkapnya, dia membuang kain linennya dan melarikan diri dengan memakai jubah dalamnya sahaja. Kemudian, mereka membawa Yesus kepada Imam Agung. Semua ketua imam, pemimpin orang Yahudi, dan juru tulis hukum berkumpul di situ. Petrus mengikut Yesus dari jauh sampai ke halaman dalam rumah Imam Agung. Dia duduk bersama hamba-hamba di situ dan memanaskan badan di depan api yang bernyala terang. Sementara itu, para ketua imam dan seluruh majlis orang Yahudi mencari bukti-bukti untuk menuduh Yesus supaya mereka dapat membunuhnya. Tetapi mereka tidak menjumpai apa-apa bukti. Walaupun banyak saksi palsu tampil, kesaksian mereka saling bercanggahan. Ada juga beberapa orang yang berdiri untuk memberikan kesaksian palsu tentangnya. Mereka berkata, "Kami pernah mendengar dia berkata, 'Aku akan merobohkan rumah Tuhan ini yang dibuat dengan tangan manusia, dan dalam masa 3 hari aku akan membina rumah Tuhan yang tidak dibuat dengan tangan manusia.'" Tetapi dalam hal ini pun, kesaksian mereka saling bercanggahan. Kemudian, Imam Agung berdiri di tengah-tengah mereka dan bertanya kepada Yesus, "Mengapakah kamu tidak menjawab? Tidakkah kamu mendengar tuduhan yang dilontarkan terhadap kamu?" Tetapi Yesus terus membisu dan tidak menjawab sepatah kata pun. Sekali lagi, Imam Agung bertanya kepadanya, "Adakah kamu Kristus, anak kepada Tuhan yang suci?" Maka Yesus menjawab, "Ya, dan kamu semua akan melihat Anak Manusia datang atas awan di langit dan duduk di sebelah kanan Dia yang berkuasa." Imam Agung mengoyakkan jubahnya lalu berkata, "Adakah kita memerlukan saksi lagi? Kamu semua telah mendengar dia menghina Tuhan. Apakah keputusan kamu?" Mereka semua menyatakan bahawa Yesus mesti dihukum mati. Kemudian, ada yang meludahinya dan menutup mukanya. Mereka menumbuknya dan berkata, "Buktikan bahawa kamu seorang nabi, dan beritahulah kami siapa yang memukul kamu." Para pengawal mahkamah menampar mukanya dan membawa dia pergi dari situ. Semasa Petrus berada di halaman dalam, seorang hamba perempuan Imam Agung datang kepadanya. Apabila dia nampak Petrus berdiri dekat unggun api, dia memandang Petrus lalu berkata, "Kamu juga bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menafikan hal itu dan berkata, "Aku tidak kenal dia dan tidak faham apa maksud kamu." Selepas itu, dia keluar lalu pergi ke kawasan berhampiran pagar. Di sana, hamba perempuan itu melihat dia lagi dan mula berkata kepada orang yang berdiri di sana,